Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Alfa akan membentangkan tajuk isu buli di tempat kerja dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Unsur penindasan atau lebih sinonim dengan perkataan buli bukanlah satu perkara yang baru dan kian laku untuk diperkatakan. Walaupun arus ketamadunan dan tingkat moraliti manusia yang semakin maju dan berkembang, masih tetap ada segelintir masyarakat yang mengambil kesempatan dan peluang di atas kelemahan orang lain dan akhirnya wujud satu tindakan yang dinamakan sebagai buli. Membuli adalah merupakan suatu taksiran yang berunsurkan negatif dan agresif terhadap diri seseorang yang sentiasa ingin mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Sememangnya, buli wujud tanpa mengira tempat dan masa dan ianya boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Walaupun isu ini masih belum di tahap membimbangkan, namun ianya tidak seharusnya diketepikan kerana perkara ini masih lagi berlaku di dalam sebuah organisasi di tempat kerja. Seharusnya setiap pihak perlu memandang serius akan perkara ini dan tidak hanya menutup mata dan membiarkan sifat suka membuli di tempat kerja ini terus berlaku dan dibiarkan sewenang-wenangnya. Peranan dan sokongan dari pihak kerajaan juga adalah sangat perlu bagi mengekang isu ini dan sentiasa bertanggungjawab agar mereka yang menjadi mangsa kepada kes pembulian ini sentiasa mendapat perhatian, didengari dan dibela dengan cara yang sewajarnya. Sikap buli di kalangan pekerja di tempat kerja sudah pasti memberi kesan yang mendalam bukan sahaja dari sudut luaran peribadi seseorang, malah ianya juga pasti membawa kepada permasalahan yang melibatkan tekanan dan runtuhnya semangat moral untuk bekerja. Sikap pembuli yang sering mengecilkan dan memencilkan individu atau sekumpulan individu juga boleh dikatakan sebagai perilaku buli secara tidak langsung. Berdasarkan kepada Keratan Akhbar Online yang dipaparkan oleh Berita Harian Online 2022, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga berkata isu buli di tempat kerja boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti hasil kerja dicuri, disabotaj, dimalukan atau dipulaukan oleh rakan sekerja. Ia juga boleh melibatkan buli dalam bentuk ugutan, gosip, jenaka yang mampu menyinggung perasaan dan memperkecilkan orang lain. Keratan Akhbar Online yang dipaparkan di My Metro Online 2022 pula memperjelaskan tentang pengalaman seorang yang pernah melalui perasaan dibuli sepanjang bekerja di syarikatnya. Manakala merujuk kepada Keratan Akhbar, pembulian juga boleh berlaku apabila seorang itu mempunyai jawatan yang lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Ini membabitkan pegawai pengurusan dan profesional dan kumpulan sokongan. Punca-punca yang menyebabkan bagaimana berlakunya isu buli di tempat kerja dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Setiap peristiwa atau kejadian mesti ada permulaan atau penyebab yang menggerakkan ianya bertindak ataupun berlaku. Pelbagai faktor yang boleh dilihat berkaitan isu ini dan ianya boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan cara berdasarkan kepada punca yang menjadikan ianya sebagai suatu isu pembulian di tempat kerja. Di dalam penelitian kajian ini, berdasarkan hasil dapatan yang diperolehi menerusi sumber-sumber sekunder yang dipercayai, antara punca yang sering berlaku ke atas buli di tempat kerja ini adalah melibatkan beberapa perkara seperti faktor suasana kerja yang tidak kondusif, faktor tekanan pada diri sendiri, faktor dalam mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain, faktor pangkat dan jawatan yang lebih tinggi, faktor umur dan perbezaan pengalaman kerja, faktor perbezaan kaum, kurangnya kesedaran terhadap buli di tempat kerja dan kurangnya pengetahuan terhadap undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang. Kesan-kesan akibat berlakunya isu buli di tempat kerja dalam kalangan masyarakat menjadi suatu pengalaman ngeri bagi seseorang yang pernah mengalami akan situasi di mana dirinya sering dibuli. Tidak kira cara bagaimana ianya diperlakukan, sudah pasti kenangan dan pengalaman yang dilalui akan sentiasa terpahat dan tersimpan di dalam hati seseorang. Bagi mereka yang mempunyai jiwa dan hati yang tabah pula sudah tentu akan mampu untuk meneruskan kehidupan. Tetapi bagaimana pula bagi mereka yang terkesan dan tidak mampu untuk mengharunginya? Antara kesan-kesan yang mampu dilihat ke atas mangsa akibat buli di tempat kerja adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kesan kepada risiko kesihatan. Kesan kepada risiko kesihatan terhadap mangsa buli di tempat kerja boleh dikatakan akan menjadi serius ke atas mangsa sekiranya ianya tidak dibendung. Ini kerana ianya melibatkan faktor fizikal dan psikologi seseorang yang mampu membawa ke arah kehidupan yang tidak sihat. Antara impak kesihatan yang akan berlaku kepada mangsa adalah seperti berikut.
wujud sifat kemurungan yang melampau hingga menyebabkan individu tersebut banyak menyendiri dan mendiamkan diri dari orang lain. Yang kedua, sentiasa takut pada diri dan tidak yakin akan setiap tugas yang diberikan disebabkan sering dimarahi. Yang ketiga, tekanan dalam hidup yang boleh membawa kepada kesihatan dalam diri seperti serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Seterusnya, wujud sifat kebimbangan untuk melakukan sebarang kesilapan dan keterlaluan hingga boleh mengakibatkan masalah jiwa yang membawa kepada penyakit gila. Dan yang terakhir, akan mewujudkan masalah tidur yang melampau akibat kesan buli yang berlaku pada diri dan ianya sukar untuk dilupakan. Kesan yang kedua adalah kesan kepada prestasi kerja. Seseorang yang mengalami perasaan dibuli sudah pasti prestasi kerjayanya akan terganggu. Ini kerana moraliti dan semangat untuk bekerja sudah tiada dalam diri. Sifat sebegini akan menyebabkan pelaksanaan kerja yang perlu dilakukan akan sentiasa terabai dan tertangguh akibat wujud perasaan takut dan rasa dikhianati. Antara kesan prestasi kerja yang bakal dilalui adalah seperti berikut. Mangsa akan mengalami masalah untuk membuat sebarang keputusan. Kedua, tidak mampu untuk menumpukan kerja dan melakukannya dengan sepenuh tumpuan serta perhatian. Yang ketiga, merasakan diri hilang harga diri dan tidak diperlukan. Yang keempat, produktiviti kerja yang jauh lebih rendah dari orang lain. Yang kelima, mangsa akan sentiasa sibuk untuk cuba mempertahankan diri dari melakukan sebarang kesilapan. Yang keenam, akan cuba untuk mengelakkan diri dari bercampur dengan orang lain hingga menyebabkan hubungan berkaitan kerja terabai. Dan yang ketujuh, sentiasa berfikir untuk menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa memikirkan hasil kerja berkualiti. Manakala kesan yang ketiga adalah kesan ke atas majikan pembuli. Apabila kita menyebut kepada kesan ke atas majikan, selaku orang yang suka membuli pasti akan memberikan suatu impak negatif serta akan wujudnya suatu konflik terhadap isu moral, semangat dan keharmonian antara majikan dan kaki tangan di bawah seliaannya. Ini kerana ia akan memberikan suatu kesan yang berpanjangan kepada kaki tangan, terutamanya dari sudut emosi dan tingkah laku pekerja itu sendiri. Antara kesan yang bakal dialami oleh syarikat atau sesebuah organisasi disebabkan oleh majikan yang suka membuli adalah seperti yang pertama, kaki tangan akan kurangnya produktiviti untuk bekerja kerana sering takut dimarahi oleh majikannya. Yang kedua, majikan akan mewujudkan suatu persekitaran kerja seumpama bermusuhan antara satu dengan yang lain semata-mata untuk mencapai matlamatnya. Yang ketiga, majikan akan menggalakkan pekerja untuk tidak hadir bekerja atau berhenti bekerja kerana tidak selesa, takut atau tidak mampu untuk bekerja di bawah seliaannya. Akibatnya, syarikat atau organisasi berkenaan terpaksa menanggung kerugian dalam mengeluarkan kos perbelanjaan tinggi bagi melatih kaki tangan baru untuk menjadi mahir seperti kaki tangan lama. Dan yang keempat adalah implikasi yang berlaku juga akan memungkinkan imej syarikat akan tercemar dan jatuh disebabkan penularan ke atas majikan berkenaan yang suka membuli dan ianya juga boleh menyebabkan tindakan undang-undang bakal diambil ke atas majikan berkenaan. Tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi berlakunya isu buli di tempat kerja dalam kalangan masyarakat termasuklah yang pertama, kempen kesedaran melalui edaran poster dan infografik. Di dalam menangani masalah buli di tempat kerja, antara usaha yang dapat dilihat oleh pihak tertentu dalam memberi kesedaran dan tips untuk menangani masalah buli di tempat kerja ini adalah melalui penyampaian secara poster dan infografik sebagai panduan dan pengetahuan kepada umum agar mereka lebih peka dan tahu akan isu ini boleh berlaku dan benar-benar berlaku di tempat kerja, sama ada secara disedari ataupun tanpa disedari. Walau bagaimanapun, poster-poster ini jarang disebar luas kepada masyarakat, terutamanya di dalam media sosial. Kebanyakan tertumpu kepada buli di kalangan remaja di sekolah. Seharusnya pihak bahagian sumber manusia khususnya berperanan untuk memberi pendedahan berkaitan melalui infografik dan disebarkan melalui email. Yang kedua adalah kesedaran melalui media sosial ataupun YouTube. Paparan menerusi media sosial iaitu YouTube juga adalah merupakan suatu tindakan secara inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak yang sentiasa peka dalam usaha untuk menangani isu buli di tempat kerja ini. Antara penerapan yang cuba disampaikan adalah menerusi kaedah atau bagaimana cara untuk mengekang masalah ini dari terus berlaku dengan mengemukakan tuntutan perundangan untuk diambil tindakan ke atas pelaku yang membuli di tempat kerja. Yang ketiga adalah penyediaan portal aduan oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan juga tidak terkecuali dalam memberikan usaha untuk mengatasi masalah buli di tempat kerja ini. Antara tindakan yang telah dilakukan adalah dengan menyediakan saluran aduan pekerja menerusi portal sistem pengurusan pengaduan awam (SISPA) atau Biro
pengaduan awam yang mana kedua-dua sistem ini akan membolehkan para pekerja atau mangsa yang dibuli tempat kerja mampu membuat sebarang aduan berkaitan kes pembulian di tempat kerja. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Saya akan teruskan penyampaian pembentangan ini. Seperti yang dimaklumkan oleh rakan saya sebentar tadi, kita telah dimaklumkan dengan tindakan yang telah diambil oleh NGO dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Tetapi kita dapati ianya masih berlaku dan berluas seperti bersembunyi di sebalik tabir. Maaf saya katakan ini sebagai metafora untuk saya zahirkan maksud yang sedang berlaku di luar sana. Ya, memang ada dengan tindakan yang diambil, tetapi ianya sekadar perkara biasa dan tidak kuat untuk mengekam perkara ini terus berlaku. Ini bukan saja kerana kekurangan faktor kesedaran, tetapi perubahan-perubahan yang berlaku di sekitar kehidupan manusia pada masa kini yang terlalu laju sehingga menyesatkan. Justru kumpulan kami telah mengemukakan satu formula yang dengan dibantu oleh Prof, di mana cadangan ini suatu cadangan yang signifikan dan boleh diketengahkan kepada masyarakat pada hari ini. Formula tersebut adalah 4M dan aplikasi counter bully. Apa itu 4M? Ataupun saya katakan 4M ni 4 miracle, di mana miracle ni merujuk kepada keajaiban kepada mangsa supaya ianya dapat diselamatkan. Pertama, M yang pertama adalah menyebarluaskan. Menyebarluaskan ni maksudnya menyebarluaskan kempen kepada masyarakat. Okay. Yang kedua, memperkukuhkan. Maksud memperkukuhkan di sini adalah memperkukuhkan undang-undang. Kena lihat semula undang-undang mengikut peredaran semasa. Yang ketiga, menguatkuasakan. Menguatkuasakan undang-undang. Apabila kita telah mengemas kini ataupun menggubal undang-undang tersebut, perlulah dikuatkuasakan. Dan yang keempat, meneladani. Meneladani ini adalah membawa maksud majikan perlu menjadi tauladan kepada pekerja-pekerjanya, supaya menjadi contoh kepada pekerja-pekerjanya. Okey. Memperkukuhkan dan menguatkuasakan ni sengaja saya asingkan kerana ianya merupakan tindakan yang berbeza. Kalau saya sekalikan, secara psikologinya kita nampak sebelah je, nampak satu pihak saja. Jadi apabila diasingkan, bermakna kedua-dua perkara ini perlu dilaksanakan dan ianya tidak akan tercicir. Okey, berbalik kepada 4M tadi, kenapa ia merupakan kunci utama? Kerana 4M tadi adalah sebagai satu peringatan. Kerana manusia ini sendiri perlu diberi peringatan dari semasa ke semasa. Sekiranya 4M dijadikan panduan dan sentiasa menjadi kunci kesedaran, maka saya percaya ia dapat mengekam perkara ini dari terus berlaku dan kesejahteraan kualiti hidup dapat ditingkatkan. Okey, baiklah. Ingin saya katakan bahawa pada waktu ini kita tak cukup dengan kesedaran saja atau awareness saja. Ini kerana pada waktu ini kita tahu perkara ini sedang berlaku dan ianya memerlukan tindakan yang boleh benar-benar berhasil bagi mengekang segala punca kepada pembulian ini. Oleh yang demikian, dengan keadaan era sekarang ini, di mana kita menduduki zaman teknologi yang serba canggih ini ataupun serta mencabar ini, perlunya kita memanfaatkan segala kemudahan di sekeliling kita supaya kita dapat mengambil tindakan segera sekaligus mengikat para pembuli dari terus melakukan perbuatan buli tersebut. Maka kami perkenalkan aplikasi counter bully. Kenapa namanya dipilih sebagai counter bully ini? Nama counter bully ini dipilih disebabkan tujuan utamanya adalah untuk menangkis perbuatan buli. Dengan adanya aplikasi ini, secara harfiahnya, semua orang akan jadi tahu ataupun semua orang akan mengambil tahu. Secara psikologinya, ia memberitahu kepada setiap orang bahawasanya perbuatan anda sedang dipantau pada bila-bila masa. Saya boleh katakan aplikasi ini amat mesra pengguna ataupun user friendly. Ini kerana wadah pengujudan aplikasi ini adalah untuk merakam segala bukti
supaya ataupun di mana bukti ini secara bergambar ataupun rakaman supaya menjadi bukti kukuh untuk memberi gambaran sebenar keadaan yang berlaku. Sebagai contoh, buktinya berlakunya penderaan fizikal. Seperti yang anda lihat, aplikasi ini apabila dia klik akan memaparkan butang rekod, yang bertanda merah. Kenapa dia mengeluarkan paparan yang pertama ni terus kepada butang rekod? Kerana tujuan utama aplikasi ini adalah untuk tindakan serta-merta tanpa sebarang halangan yang boleh menghalang seseorang, iaitu butang rekod ini boleh ditekan pada bila masa ianya diperlukan, disebabkan kejadian ni berlaku tanpa dirancang ataupun berlaku secara tiba-tiba. Maka perlu satu solusi yang pantas untuk merekod kejadian tersebut. Secara dasarnya, ia boleh merakam sehingga 30 minit. Sekiranya melebihi 30 minit, ianya secara automatik akan disimpan dalam bentuk video dan disimpan di sistem perayaan ataupun cloud, yang mana kemudahan sistem ini akan disediakan oleh agensi kerajaan bagi menjamin ianya tidak berlaku sebarang pemalsuan atau pengubahan video tersebut. Video ini akan disimpan mengikut resolusi sebenar dan boleh dikatakan ianya benar-benar asli. Sekiranya kurang daripada 30 minit tersebut, kita boleh terus menekan button berwarna hijau. Di sini kita boleh memilih untuk kaedah penyimpanan, sama ada melalui audio ataupun video, sehingga kemudian kita pilih sehingga kita keluar tanda right ni, dan kemudian kembali kepada paparan asal, itu button merah tadilah. Di atas butang button merah tersebut terdapat simbol 3 titik, yang mana ia akan menukarkan kepada paparan kedua setelahnya ia diklik. Paparan tersebut adalah lebih kepada info atau maklumat yang boleh digunakan oleh pengguna. Butang pertama adalah butang aduan, di mana butang tersebut bertujuan untuk menghantar sebarang bentuk aduan bersama dengan link yang telah dipilih untuk dijadikan sebagai bukti. Aduan ini akan terus ke aduan berpusat yang dikendalikan oleh sistem pengaduan awam, dan ia terus disalinkan kepada agensi utama seperti Jabatan Tenaga Buruh dan juga PDRM. Hasil aduan mentah pertama tersebut, pengguna akan terima panggilan dari agensi berkaitan untuk mendapat butiran secara terperinci, dan jika perlu ianya akan dipanggil secara bersemuka untuk butiran terperinci. Next, butang kedua pula adalah info terkini, di mana ia memaparkan berita-berita semasa berkaitan kes buli di mana saja, tak kira kanak-kanak ataupun orang dewasa. Turut disertakan link kepada video ceramah-ceramah berkaitan isu buli dan cara tangani, serta pemakluman undang-undang yang telah digubal semula ataupun dikemas kini turut akan dimaklumkan melalui paparan ini. Butang ketiga pula adalah undang-undang, di mana memaparkan peruntukan undang-undang yang berkaitan dan penggunaan akta berkaitan. Next, butang keempat pula adalah butang chat, di mana dia dijadikan satu medium untuk mendapatkan info lagi jelas dan tepat. Selain itu, ia juga sebagai pemudah cara bagi menjelaskan serba sedikit berkaitan perundangan berkaitan. Ia juga tempat untuk orang awam memberikan pandangan dan pendapat supaya penambahbaikan berterusan dapat dilakukan. Akhir sekali, butang kelima iaitu butang FAQ adalah merupakan senarai soalan dan jawapan yang sering ditanya oleh individu. Untuk makluman juga, aplikasi ini akan sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa supaya ianya relevan sepanjang zaman. Itu sahaja daripada saya. Bangkit bersama, tangani bersama. Sekian, terima kasih.